Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami agak kecewa dengan beberapa individu di belah sana berperangai seperti Chinese Zionist. Sebenarnya memang hari ini rasa macam ada dua rally yang berbeza. Satu dekat Padang dan lagi satu dekat tepi jalan dekat dengan buildings. The video that I shared, this is my experience. Rena sebenarnya faham POV organizer sebab kalau apa-apa terjadi, memang diorang yang bertanggungjawab. Ini termasuk kalau ada apa-apa snippet daripada rally tu, lepas tu keluar dekat international media, lepas tu benda tu nampak macam Malaysia ni ekstremis ke apa, semua tu akan jatuh kepada bahu mereka. Because this is the problem here. You buat satu rally untuk menentang perbuatan Zionis, tapi you tak berani untuk cakap yang you tak condone apa diorang buat. You tak berani untuk condemn diorang. So understandably, orang marah lah kalau you tak boleh call out the Zionist regime sebabkan you takut the backlash that you get internationally ataupun memang I understand as the organizer, you are responsible for whatever happens there. But honestly, knowing Malaysians, kita orang bukan jenis yang violent pun. So even if kita condemn perbuatan Zionist, Kuala Lumpur, selepas dikecam ramai termasuk oleh golongan selebriti berhubung dakwaan larangan takbir menjadi tular atas penganjuran Perhimpunan Aman Freedom for Palestine di Dataran Merdeka. Di sini, semalam pengerusi Viva Palestina Malaysia (VPM) Datuk Dr. Musa Mohammad Nordin akhirnya pada hari ini tampil memohon maaf. Beliau yang membuat kenyataan melalui ciapan di platform X mendakwa peraturan yang diambil oleh pihak penganjur adalah selaras dengan arahan dikeluarkan Polis Diraja Malaysia (PDRM) agar perhimpunan itu berada dalam sempadan kemanusiaan. Namun demikian, saya difahamkan terdapat beberapa pihak yang kurang berpuas hati dengan cara kelangsungan perhimpunan kami. Oleh yang demikian, bagi seluruh pihak VPM, kami memohon maaf terhadap segala kekurangan kami, katanya dalam ciapan X itu. Himpunan Anjuran Bersama VPM dan Humanitarian Care Malaysia (MyCare) itu dikatakan telah meletakkan banyak syarat sehingga ada peserta perhimpunan dari kalangan penganut Islam mendakwa laungan takbir Allahu Akbar turut dilarang. Di sebalik ribuan peserta yang menyertai himpunan tersebut, timbul beberapa isu yang mengecewakan ramai pihak selepas sesetengah peserta yang membawa plakat memaparkan wajah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan slogan "Netanyahu penjenayah perang" telah disamakan dengan rejim Zionis. Respons Michael Ang, Beto Kushairi isu berkenaan turut mendapat respons oleh pengarah terkenal. Michael Ang menerusi hantaran di Instagram Story X miliknya yang mengecam tindakan pihak terlibat malah bahawa majoriti rakyat Malaysia yang bukan Islam tidak mempunyai masalah dengan laungan takbir. Laungan takbir itu, pelakon tersohor Beto Kushairi menerusi ciapan di laman X turut mempersoalkan pihak penganjur yang melarang peserta himpunan daripada membawa sepanduk yang mengutuk rejim Zionis. Sementara, beberapa netizen yang memberikan respons atau komen dalam Instagram @wasyatahezaman yang memaparkan video mengenai perhimpunan dengan tajuk "Solidariti untuk siapa?" Perhimpunan yang dilihat luar biasa dari yang biasa dengan mengaitkan insiden itu dengan label pro-Amerika Syarikat Israel dan pro-liberal. Cukup memalukan berlaku di himpunan negara Islam dan larangan takbir. Adakah penganjur pro-liberal Israel, tegas netizen melalui Instagramnya. Sementara seorang lagi netizen melalui Instagramnya @wayuflive_DN memberikan respons dengan berkata, "What the hell is that against saying Allahu Akbar? Israel agent ke? Sampai nak larang segala, Netanyahu tu bagi duit ke? Sedangkan dunia luar semua kecam orang ni, di Malaysia pula tak nak kecam." Antara komen netizen sebagai reaksi Instagram @wasyatahezaman yang berjudul "Solidariti untuk siapa?" Tangkapan skrin Instagram @wasyatahezaman dari Musa jawab isu Allahu Akbar menjawab mengenai dakwaan larangan Allahu Akbar dalam perhimpunan tersebut. Musa dalam ciapan X sebaliknya menegaskan tidak timbul sebarang isu mengenai laungan takbir Allahu Akbar kerana ujarnya Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia Ikram, Badli Shah Syam Bahrain dan Nurul Izzah Anwar turut melaungkan takbir ketika berucap. Isu takbir bukan isu, Nurul Izzah dan Badli Shah bertakbir ketika berucap. Ramai yang bertakbir yang kami tidak hentikan. MC, juru acara, hanya mengingatkan bahawa ini adalah perhimpunan berbilang agama dan kita patut membuat nyanyian yang semua orang boleh sertai, katanya. Semalam, salah seorang peserta perhimpunan yang dikenali sebagai Syed Muhammad Syafiq Syed Jaafar dilaporkan tampil menjelaskan bahawa dia ialah individu yang bertanggungjawab membawa plakat Netanyahu berkenaan. Plakat Netanyahu yang dibawa Syed Muhammad Syafiq pada Perhimpunan Aman Freedom for Palestine di Dataran Merdeka di sini semalam tetapi kemudiannya didakwa diarahkan supaya diturunkan oleh penganjur atas alasan menjaga adab.
plakat yang papan Netanyahu ini, saya buat malam tadi untuk bawa ke perhimpunan. Kami tiba dalam sekitar jam 10 pagi. Dalam 10 minit pertama pegang plakat tu tak ada masalah sehinggalah seorang speaker terus menunjukkan jarinya ke arah kami supaya menurunkan plakat itu. Apa salahnya saya? Adakah mesej yang saya bawa dengan menyatakan Netanyahu sebagai penjenayah perang adalah salah? Kenapa mahu menganggap laungan tersebut bersifat ofensif? Kita bukannya minta mereka melaungkannya. Kita bukannya mencetuskan keganasan. Perhimpunan ini sepatutnya menyatu padukan dan bukan untuk memecah belahkan, katanya. Sementara dalam video yang disiarkan Instagram @wasyatahizaman memaparkan seorang wanita Melayu Islam yang mendakwa penganjur melabelkan peserta himpunan tersebut bersikap sama seperti Zionis apabila mereka membawa sepanduk dan plakat yang melabelkan Benjamin Netanyahu sebagai penjenayah perang. Paling mengecewakan, wanita itu mendakwa pihak penganjur juga melarang peserta perhimpunan daripada melaungkan takbir Allahu Akbar. Anda mahu puaskan hati siapa? Anda dan kumpulan elit anda di atas pentas cuba melarang peserta tidak boleh buat ini dan itu. Anda beri amaran peserta jangan laungkan Allahu Akbar kerana mengatakan himpunan itu himpunan kemanusiaan, katanya dengan nada marah sejurus dilihat termasuk sebab. Kalau ada apa-apa snippet daripada rally tu, lepas tu keluar dekat international media, lepas tu benda tu nampak macam Malaysia ni ekstremis ke apa, semua tu akan jatuh kepada bahu mereka. Because this is the problem here. You buat satu rally untuk menentang perbuatan Zionis, tapi you tak berani untuk cakap yang you tak condone apa diorang buat. You tak berani untuk condemn diorang. So understandably orang marah lah kalau you tak boleh call out the Zionist regime sebabkan you takut the backlash that you get internationally, ataupun memang I understand as the organizer you are responsible for whatever happens there. But honestly, knowing Malaysians, kita orang bukan jenis yang violent pun. So even if kita condemn perbuatan Zionis dan dia punya leaders, it didn't turn issue here is that orang just nak tegur. Kalau you nak bersuara against something like this, you bersuaralah dengan lantang. Bukannya untuk berbunyi, buat rally, tapi rally tu tak dengar. Dia punya message tu tak sampai. Tapi rally tu tak dengar. Dia punya message tu tak sampai. Kalau nak tentang sebulat suara, dan jangan pelekehkan orang Malaysia. Jangan treat orang Malaysia macam diorang ni personal crowd kau untuk berjayakan kau punya event. Lepas tu bila orang punya pendirian tak sama macam kau pergi panggil diorang Zionis. Memang tak lah. Individu yang naikkan sepanduk setan perahu sebagai war criminal. Tapi macam mana pun individu tu diarahkan untuk turunkan sepanduk tu, dan ada pula suara-suara dekat mikrofon tu yang mengatakan sebahagian daripada mereka yang hadir perhimpunan tu sebagai Zionis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami agak kecewa dengan beberapa individu di belah sana berperangai seperti Zionis. Ini adalah perhimpunan awam. This is a peaceful rally. We don't want issues with you. If you have a very strong message, you can go ahead and do your own rally. We have no issues with that.